الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kamu mentaati satu kumpulan di kalangan ahli kitab, nescaya mereka memesongkan kamu daripada agama kamu Islam. Kamu terpesong dan menjadi orang-orang yang kafir. Bagaimana kamu kufur terhadap Allah, padahal ada kalangan kamu petunjuk Allah, kitabnya dan Rasulnya, dan barang siapa yang berpegang dengan agama Allah, sesungguhnya dia diberi petunjuk ke jalan yang betul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Jangan kamu berpecah belah, bercerai-berai. Ingatlah kamu dahulunya berpecah di antara satu sama lain, lalu Allah menyelamatkan kamu. Kamu dahulunya berada tepi gaung neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah nyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Para ulama tafsir menyatakan bahawa sebab turun ayat ini ditujukan bermula dengan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disatukan oleh Islam, walaupun mereka di zaman jahiliyah berperang di antara satu sama lain, khususnya di kalangan Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang tinggal di Madinah, berperang ratusan tahun lamanya. Setelah mereka menjadi orang-orang Islam, mereka bersatu. Mereka disatukan dengan Islam bukan sahaja di kalangan Aus dan Khazraj yang berasal daripada Madinah, bahkan di kalangan Muhajirin yang datang dari Mekah dan lain-lain lagi, bersatu dengan saudara-saudara mereka di Madinah yang disatukan dengan nama Golongan Ansar. Dalam masa yang sama, Islam telah berjaya menarik orang-orang yang bukan Islam, yang hidup dalam keadaan kekacauan kerana kesesatan agama mereka sendiri dan pemimpin-pemimpin agama mereka. Mereka diajak bernaung
di bawah pemerintahan Islam. Maka wujudlah satu masyarakat madani, masyarakat yang bersatu padu, yang betul mulung di antara satu sama lain, khususnya di kalangan orang-orang Islam. Walaupun pada awalnya orang Islam adalah golongan minoriti, orang-orang yang bukan Islam adalah majoriti, dicampur orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan orang-orang musyrikin dan golongan munafikin. Jumlah mereka lebih besar, tetapi orang-orang Islam bersatu di atas nama Islam. Dengan perpaduan Islam menjadikan orang Islam sangat kuat. Dengan hukum Islam yang adil menjadikan orang-orang yang bukan Islam masuk Islam, menyebabkan jumlah orang Islam makin berkembang dan makin banyak, sehingga jumlah orang Islam lebih besar daripada orang-orang yang bukan Islam. Maka datanglah perasaan dengki di dalam hati orang-orang Yahudi golongan ahli kitab, padahal mereka adalah ahli kitab yang mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab mereka, yang diberitahu oleh ulama-ulama mereka. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman ini berkampung di Madinah. Apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak masuk Islam. Dalam masa yang sama, mereka dengki terhadap orang Islam, membuat perancangan untuk melaga-lagakan di kalangan orang Islam. Lalu penyair-penyair Yahudi mencipta syair-syair yang memuja pahlawan Aus dan Khazraj di zaman jahiliyah, menyebabkan kembali fanatik kaum dan Khazraj di antara satu sama lain dan mengajak beradu kekuatan, berlawan semula untuk tahu siapa yang sebenarnya pahlawan dan kuat. Hampir mencetuskan peperangan di antara dua kabilah ini. Apabila sampainya berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu datang menemui mereka dan berkata, "Adakah kamu ingin kembali semula kepada jahiliyah? Padahal aku masih hidup kalangan kamu. Kamu mau kembali semula kepada jahiliyah?" Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang dibaca tadi. Iman yang ada di dalam hati mereka menjadikan mereka bersatu dan bermaafan di antara satu sama lain. Iman yang ada dalam hati mereka menjadikan mereka bermaafan di antara satu sama lain. Dengan perpaduan yang berasaskan pada iman yang diajar oleh Islam, orang Islam bersatu sehingga berjaya menegakkan pemerintahan yang besar di timur, di Asia Tenggara, di baratnya Spanyol, di utaranya Asia Tengah, di selatannya Afrika Tengah. Di zaman tidak ada alat-alat kemudahan yang canggih, perhubungan yang cepat seperti hari ini. Dengan ajaran Islam, orang Islam menjadi bangsa yang kuat, umat yang kuat, umat yang dihormati oleh kaum yang lain, bangsa-bangsa yang lain dan penganut agama lain. Di mana sahaja orang Islam masuk ke negeri-negeri yang bukan Islam, disambut oleh rakyat yang bukan Islam kerana pemerintahan mereka yang zalim. Islam disambut sebagai penyelamat, bukan menyambut kedatangan penjajah asing seperti penjajah barat yang menjajah negara asing, memperhambakan rakyat, merampas hasil bumi negeri yang dijajah. Islam tidak begitu. Islam yang adil, yang baik ini, di mana sahaja negeri yang dimasuki oleh Islam, rakyatnya menerima kedatangan Islam, masuk Islam dalam keadaan tidak dipaksa, sehingga masih ada lagi penganut-penganut yang bukan Islam di negeri-negeri yang majoriti rakyatnya adalah orang-orang Islam, seperti Mesir, utara Afrika, Iran, Syam, Syria, Lebanon, utara India, Afghanistan, Asia Tengah, termasuk Asia Tenggara ini. Kedatangan Islam disambut oleh rakyatnya yang beragama lain daripada Islam, kerana berkat ajaran Islam yang diamalkan oleh orang Islam. Apa yang berlaku pada hari ini
ialah kerana akibat orang Islam tidak beramal dengan ajaran Islam, khususnya pemimpin-pemimpin mereka dan kerajaan-kerajaan mereka menjauhkan diri daripada ajaran Islam kerana leka dengan kekuasaan dan kemewahan yang dikurniai oleh Allah kepada mereka. Maka datanglah bencana yang menimpa umat Islam. Negara umat Islam, tanah air umat Islam dijajah oleh musuh. Umat Islam dipecah, diperintah dan dilaga-lagakan di antara satu sama lain. Berlakulah apa yang diberi amaran oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Wa qala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghusa kawsa'is sayl. Wa la yanza'anna Allahu al-mahabata minkum fi qulubi aduwikum wa la yakhjibanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala qailun mal wahnu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang bermaksud kamu umat Islam akan dikelilingi oleh umat-umat yang lain. Mereka memakan dan meratah kamu laksana orang-orang yang mengelilingi hidangan makanan yang lazat. Mereka mencubit, memamah dan menelan kamu dengan rakus dan lazat. Itulah nasib yang akan ditimpa umat Islam di akhir zaman. Lalu seorang sahabat bertanya, adakah jumlah kita di masa itu sedikit, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, tidak, jumlah kamu ramai, sangat ramai, tetapi Allah mencabut kehebatan yang ada daripada kamu yang dirasa oleh musuh-musuh kamu. Allah campakkan ke dalam hati-hati kamu penyakit al-wahan yang menghinakan kamu. Lalu para sahabat bertanya, apakah al-wahan itu, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, iaitulah terlalu sayang kepada dunia dan takutkan mati. Sayang kepada dunia dan takutkan mati. Penyakit yang melanda umat Islam di akhir zaman, sayangkan dunia sehingga mereka meninggalkan ajaran Islam tanpa mengira halal dan haram, tanpa mengira kaum bangsanya sendiri, kerana berlomba-lomba mencari kekayaan, sanggup berperang sesama sendiri dengan sebab-sebab dunia dan takutkan mati. Percaya kepada mati tapi takutkan mati kerana dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan. Inilah bencana yang dialami oleh umat Islam. Kita melihat betapa umat Islam di seluruh dunia dalam keadaan yang sangat lemah. Mereka dipermain-mainkan oleh musuh-musuh Islam, berperang sesama sendiri dengan senjata yang diberi oleh musuh, dibeli oleh orang-orang Islam, diperniagakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita berperang dengan duit kita, senjata musuh membunuh sesama kita sendiri. Inilah yang berlaku di rata-rata tempat pada hari ini, khususnya di negara-negara Asia Barat yang kaya dengan sumber-sumber gas dan petroleum. Puncanya ialah kerana meninggalkan ajaran Islam, leka dengan dunia. Namun percayalah, walaupun keadaan orang Islam begitu rupa, agama Islam tidak mati sekali-kali. Allah menjamin agama Islam tidak mati sekali-kali. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka kerana mereka menganggap cahaya agama Allah ini seperti pelita minyak tanah yang boleh dipadamkan dengan mulut. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Walaupun orang-orang yang kafir menjajah negeri umat Islam, melaga-lagakan umat Islam, merampas hasil bumi umat Islam, melancarkan fitnah
terhadap Islam. Apa yang disebut dengan Islamofobia. Islam merupakan ajaran yang sangat menakutkan, yang menimbulkan kekerasan. Islam adalah ajaran yang adil, baik dan rahmat daripada Allah. Apa yang berlaku, Islam berkembang di seluruh pelosok dunia. Berlaku apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wan nahar. Sesungguhnya urusan agama Islam ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Itulah perkembangan agama Islam yang wajib kita yakin, dan wajib kita bersama dengan Islam menyempurnakan kembali apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang benar, itulah petunjuk yang betul yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Yang lain daripada Islam, yang bercanggah dengan Islam, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di alam barzakh, seterusnya melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.